Bahagian B, 25 markah, masa dicadangkan 45 minit. Nombor 1. Dalam setiap iklan di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin iklan itu semula. Untuk iklan yang pertama, kesalahan ejaannya ialah perkataan Yang minima tu kan paling sikit, sepatutnya maksima. maksima. Okey, Irfan kata maksima. Minimum. Minimum. Untuk soalan yang pertama ni, yang diminta ialah kesalahan ejaan. Bermakna kamu tak boleh ubah perkataan tersebut. Kalau minima, kamu ubah kepada maksima, yang itu bukan kesalahan ejaan. Maksima bukan ejaan yang betul, minima pun bukan ejaan yang betul. Kerana minima dan juga maksima merupakan ejaan lama. Yang perlu dibetulkan, minima ini kepada perkataan minimum. Bermakna sedikit, minimum. Kalau yang banyak, maksimum. Iklan yang kedua. Postman. Postman, salah dieja. Sepatutnya jadi macam mana? Man tu jadi MAN. MAN. MAN, postman. Sir, temu duga? Temu duga. Santia bagi tahu temu duga yang salah. Kenapa salah? Sebab temu duga kena jarak. Kena jarak. Temu duga. Postman tu. Postman juga. Okey. Akil, saya buat diminta tukar dengan dipelawa. Diminta. Okey, dipelawa tukar kepada diminta. Okey, kita tengok apa yang salah. Dipelawa tukar kepada diminta. Yang ini secara automatik memang salah lah. Yang diminta kesalahan ejaan. Dipelawa tak ada masalah. Betul. Postman tukar kepada postman, mana kedatangnya? Tak ada postman. Postman lah. P-O-S-M-E-N. Postman. Betul. Tidak ada masalah. Yang ada masalahnya ejaan temu duga. Tidak perlu rapat. Perlu eja jarak. Okey, kita tengok pula iklan yang ketiga. Yang ketiga apa yang salah dieja? Amat dihargai tu ganti dengan sangat dihargai. Amat dihargai ganti dengan sangat dihargai. Tapi saya tak pasti. Yang lain? Okey, pemberitahuan tukar dengan maklumat. Pemberitahuan tukar dengan maklumat. Sir, prasekolah tu tak payah tu jarak. Prasekolah tak perlu jarak. Macam tu. Okey, kita tengok. Pemberitahuan salah, tukar kepada maklumat. Secara automatik salah teruslah. Amat dihargai, tukar kepada sangat dihargai. Yang ini bukan kesalahan ejaan. Yang salah dieja perkataan prasekolah. Sepatutnya dieja rapat. Prasekolah. Kerana pra merupakan imbuhan. Imbuhan pinjaman. Jadi, apa-apa perkataan yang ada imbuhan perlu dieja dengan keadaan yang rapat. Kecuali kalaulah berganding dengan kata nama khas ataupun nombor. Contoh, pro. Pro imbuhan. Lepas tu ada Amerika. Perlu ada sempang. Amerika. Barulah ejaan ni betul. Bukannya pro Amerika macam ni. Yang ini salah. Pro
aktif, rapat. Kenapa rapat pula? Yang ini imbuhan pro, yang ni pro. Tapi kenapa rapat? Kerana aktif bukan kata nama khas. Aktif kata nama am. Jadi kena eja rapat, proaktif. Yang itulah kesalahan ejaan. Kamu tak perlu tukar macam tadi lah. Pemberitahuan tukar kepada maklumat. Yang tu secara automatik memang salah lah. Kesalahan ejaan ni, kamu betulkan ejaan tersebut. Contoh lain, internet. Internet kamu tengok, betul ejaannya. Tetapi tetap salah. Kenapa? I ni huruf kecil. Sepatutnya internet dieja dengan huruf besar. I, internet. Baru betul. Kerana internet kata nama khas. Okey, seterusnya nombor 2. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Nombor 1. Sungguh kot. Sungguh amat memuaskan. Sepatutnya nak ganti dengan apa? Yang amat memuaskan. Sungguh Yang amat memuaskan. yang amat memuaskan. Tanpa Yang amat ada perkataan sungguh. Saya sama juga saya buat. Yang tu juga. Sungguh amat tidak ada masalah. Boleh sahaja. Sungguh amat memuaskan. Betul, tidak ada masalah. Yang ada masalahnya, sebahagian besar petani-petani. Yang ini kesalahan bahasa. Sebahagian besar maksudnya sudah banyak ataupun jamak plural. Apabila dah banyak, tak perlu kita gandakan petani-petani. Cukup sahaja sebahagian besar petani ataupun petani. Salah satulah. Yang itu kesalahan bahasa. Sungguh amat memuaskan, betul tidak ada masalah. Yang ada masalahnya, paling sekali tidak boleh berada dalam satu ayat. Contoh, bangunan itu paling tertinggi. Salahlah kerana ada paling, ada ter. Tidak boleh ada sekali. Nombor 2. Sekaki payung yang baru emak beli telah saya gunakan untuk ke sekolah semasa hujan lebat. Apa yang salah? Baru emak beli tu. Baru emak beli. Sepatutnya nak buat macam mana? Sekaki payung yang baru dibeli. Baru dibeli oleh mak. Yang baru dibeli oleh emak. Yang ini betul kerana ayat pasif. Kalau kata ganti nama diri ketiga, contohnya emak. Emak kata ganti nama diri ketiga. Kalau kata ganti nama diri ketiga, mesti ada di, kata kerja, tambah oleh. Jadilah dibeli oleh emak. Dibeli oleh Ali. Kalau saya, kena macam ni dah. Bukannya digunakan oleh saya. Kerana saya bukan kata ganti nama diri ketiga. Ayat pasif, kamu kena tahulah. Nombor 3. Baca petikan-petikan di bawah dengan telitinya. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, untuk soalan yang ketiga ini akan diberi beberapa bahan. Contoh, untuk yang ini ada petikan 1, petikan 2. Jadi ada 2 bahan. Untuk soalan pemahaman, kamu kena ingat berikan jawapan berpandukan markah yang diperuntukkan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Maksudnya kamu tak boleh bagi point lah. Kena ayat yang gramatis. Maksudnya ada subjek, ada predikat. Kemudian berpandukan markah. Kalau markah tu bagi 2, maksudnya ada 2 benda lah ataupun 2 fokus ataupun 2 isi. Kalau 3 markah, 3 isi. Kalau 4 markah, 4 isi. Untuk soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi untuk nombor 3, kalau soalan tu ataupun kata tanya yang digunakan, nyatakan ataupun berikan
kamu hanya senaraikan isi jawapan yang dikehendaki tanpa masukkan contoh atau huraian. Ya, saya. Jawapan dengan jawapan tu apa beza dia? Jawapan dan jawapan. Okey, jawapan diterima ataupun sudah mantap penggunaannya, jawapan lebih gramatis. Kerana kita menjawab JAWAB bukannya JAWP. Tolong jawab. Tolong jawab B. Oh, Jadi kita tambah imbuhan jawapan. Baru betul ataupun secara gramatisnya jawapanlah yang paling tepat. Tetapi jawapan tetap diterima kerana jawapan sudah mantap penggunaannya. okey. Okey. Berbalik semula kepada soalan kebat tadi. Kalau kata tanya jelaskan, huraikan, bincangkan, terangkan. Maksudnya kamu kena bagi isi, kamu kena bagi contoh ataupun huraiannya sekali. Yang ini untuk soalan kebat. Kalau soalan berkaitan dengan komses, maksudnya komponen sastra, yang itu kamu kena bagi isi tambah dengan bukti ataupun ada contoh lah. Yang ini untuk soalan komses. Wajib macam itu. Walaupun kata tanya yang digunakan, nyatakan, berikan. Kena ada isi dan juga bukti bagi soalan komses. Okey, nombor 1. Berdasarkan petikan 1 dan petikan 2, nyatakan tindakan yang diambil oleh Sudin dan Toh Seng ketika membantu rakan mereka dalam kesusahan. Untuk soalan ini, 3 markah bermakna ada 3 isi. Jadi kamu kena kaitkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Sudin dan Toh Seng ketika membantu rakan mereka. Ada 3 isi. Jadi kamu nak jawab dalam ayat yang gramatis, bukannya bagi point. Jadi kamu nak jawab berdasarkan petikan 1 dan petikan 2, tindakan yang diambil oleh Sudin dan Toh Seng ketika membantu rakan mereka dalam kesusahan ialah mereka memberikan bantuan tanpa mengira bangsa dan agama. Yang ini ada caranya ataupun tindakannya. Bantuan yang diberikan tidak mengira bangsa dan agama. Yang itu dah ada 2 benda. 1, 2. Selain itu, mereka juga ikhlas ketika memberikan pertolongan. Soalan nombor 2, nyatakan 2 nilai yang sama yang terdapat dalam kedua-dua petikan tersebut. Yang ini berkaitan dengan komses. Macam yang saya cakap tadi, kalau komses, kamu kena bagi isi dan juga bukti. Walaupun kata tanyanya, nyatakan nilai apa, contohnya apa. Bagi 2. Tetapi dalam ayat yang lengkap lah. Nilai murni ada banyak pecahannya. Cuma kamu ingat 17 nilai murni yang utama. Contohnya baik hati, berdikari, keberanian, kasih sayang, kerajinan, apa lagi? Kegigihan. Yang itu nilai murni yang utama lah. Ada banyak lagi. Sehingga 17 nilai murni yang utama. Kamu gunakan yang itu. Contoh jawapan. 2 nilai yang sama yang terdapat dalam kedua-dua petikan tersebut ialah nilai baik hati. Sebagai contoh. Bagi duit. Okey, betul. Sebagai contoh, Toh Seng memberikan bantuan keuangan kepada Toh Seng sebagai modal perniagaan. Yang itu nilai yang pertama, baik hati. Selain itu, terdapat juga nilai keikhlasan. Contohnya, Sudin ikhlas ketika... Tolong kawan dia. Okey. Betul Irfan. Ikhlas ketika menolong rakannya ataupun Lin Sam
ketika lemas. Nombor 3. Pada pendapat anda, apakah kebaikan-kebaikan yang diperoleh sekiranya perpaduan antara kaum dapat dipupuk di negara kita? Yang ini 4 markah. Bermakna ada 4 isi lah. Paling selamat kamu bagi 4 isi. Contoh, pada pendapat saya, kebaikan-kebaikan yang diperoleh sekiranya perpaduan antara kaum dapat dipupuk di negara kita ialah masyarakat akan hidup dalam keadaan yang harmoni. Selain itu, masyarakat juga akan dipandang tinggi. Seterusnya, negara akan maju. Apabila perpaduan antara kaum wujud, maka tidak akan ada perbalahan. Novel tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, novelnya berbeza. Kamu jawab novel ikut tingkatan kamu. Tingkatan 1, novel formula termodinamik. Tingkatan 2, jejak Monpus. Tingkatan 3, novel Chott. Kamu jawab ikut tingkatan. Okey, untuk jawab novel, macam yang saya hantar dalam Moodle tu, mulakan perenggan pertama dengan ayat novel yang saya kaji di tingkatan berapa, ialah novel apa, karya siapa, kemudian kamu titik. Kemudian satu ayat ringkas tentang kata kunci soalan. Lepas tu barulah kamu masuk isi dan juga bukti peristiwa. Untuk isi, kamu ikut soalan. Kalau soalan tak nyatakan berapa isi, kamu bagi 3 isi berserta dengan contoh ataupun bukti. Kalau dah siap-siap bagi berapa yang dia nak, kamu ikutlah soalan tu. Contoh, kita tengok semula. Berdasarkan sebuah novel di atas, buktikan pernyataan tersebut dengan mengemukakan 3 contoh peristiwa yang sesuai dengan watak yang telah ditetapkan. Jadi, apa benda? 3 isi tambah dengan contoh ataupun bukti peristiwa. Soalan minta 3, bagi 3. Kalau soalan minta 2, bagi 2. Kalau soalan tu tak nyatakan berapa, kamu bagi 3. Saya cuma boleh bantu secara dasarnya sahaja. Untuk faham betul-betul, memang kamu kena baca sendiri. Contoh soalan. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, nyatakan watak utama dalam novel tersebut dan huraikan 3 perwatakan watak utama tersebut berserta dengan contoh 10 markah. Soalan minta apa? Nyatakan watak utama. Lagi apa? 3 perwatakan watak utama. Jadi cara nak jawab macam ini. Perenggan pertama yang saya cakap tadi, nyatakan novel kamu dan kata kunci soalan. Contoh, novel yang saya kaji di tingkatan 1 ialah novel formula termodinamik karya siapa? Obasiah Haji Usman. Kata kunci soalan, pengarang memaparkan watak utama. Ada watak utama dengan perwatakan yang menarik dalam novel ini. Selesai untuk perenggan pertama, kemudian perenggan kedua untuk isi dan juga bukti. Watak utama dalam novel ini ialah Amir. Amir seorang remaja yang kreatif dan inovatif. Yang ini untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu watak utama. Watak utamanya ialah Amir. Lepas tu, perwatakannya apa? Amir seorang remaja yang kreatif dan inovatif. Yang ini isi. Huraiannya apa? Bukti. Sebagai contohnya, dia dan Usamah merancang untuk mengubah suai. Mengubah suai apa? Fungsi mesin rumput yang terpakai. Untuk apa? Bagi membantu pertanian melakukan kerja-kerja menanam padi. Yang ini yang pertama. Amir juga mahir dalam teknologi komputer. Ini isi. Yang kedua. Kenapa? Buktinya kerana dia dapat mengesan bahawa ada orang berusaha. Berusaha apa? Untuk memindahkan storan data syarikat bahagia. Iaitu isi yang kedua. Ada isi, ada bukti.
Yang ketiga, akhir sekali, Amir seorang yang rajin berusaha. Yang ini perwatakan isi yang ketiga. Buktinya apa? Sebagai contohnya, Amir. Amir ni siapa? Merupakan penuntut tahun akhir jurusan kejuruteraan AM. Dia buat apa? Berusaha mencipta model ciptaannya berdasarkan data formula termodinamik yang sudah bertahun-tahun dikumpulnya dengan bantuan Profesor Osman. Jadi inilah untuk kamu menjawab novel. Yang pentingnya bukti peristiwa yang kamu bagi itu mesti lengkap. Macam mana nak lengkap? Melalui pembacaan novel.